Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kasturi dan ini Gaharu. InsyaAllah pada malam ni kita akan kupas bagaimana kaedah menggunakannya bagi mengatasi gangguan jin dan sihir. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah kita akan kupas berdasarkan kitab ini ya. Berdasarkan kitab Gangguan Jin Hasad Sihir yang telah dirujuk 28 buah kitab rujukan yang lain, insyaAllah sekejap lagi. Jadi tuan-puan yang baru masuk tolong share dahulu. Mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Selawat tafrijiyah boleh, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunallu bihi al-raibu وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, Ahad malam Isnin, insya-Allah kita dapat bersama dalam siaran langsung di page FB Ahmad Sanin Zamri. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkongsian kita yang mungkin akan memberi manfaat untuk kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang baru masuk, tolong share dahulu sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, rakan seperjuangan kita masuk. Mana yang free lah pada malam ni, insya-Allah kita share dahulu, kita banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa dirahmati oleh Allah dengan berkat selawat tersebut dan dengan berkat kebajikan yang kita lakukan, perkongsian yang bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala untuk kita semua, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan share bagaimana kaedah menggunakan kasturi dan gaharu. Kedua-dua wangian kasturi dan gaharu ini merupakan menjadi sunnah Nabi SAW, dan banyak hadis dah yang mengatakan tentang perkara tersebut. Antaranya hadis yang popular, sebaik-baik wangian adalah kasturi, dan kasturi ini adalah wangian syurga jua. Dan begitu juga disebut dalam hadis fadilat berkenaan dengan orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa kepada Allah SWT, di sisi Allah baunya seperti wangian kasturi. Masya Allah, tabarakallah. Di sini menunjukkan betapa banyaknya khasiat kasturi. Begitu juga dengan khasiat gaharu, kayu gaharu. Baik, ini kasturi dan ini gaharu. Baik, nampak okey, gaharu lebih mahal lah daripada kasturi, sebab tu botol dia kecil sikit tapi harganya yang kami jual sama saja, around 15 set sahaja. 1.15, 1.15, 2.30 lah. Jadi ini kasturi kijang, ini gaharu al-ud. Okey, al-kasturi al-misk. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aturul misk, atar tu minyak wangi, al-misk kasturi. Aturul misk, minyak wangi kasturi dalam bahasa Arab. Okey. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya merujuk kepada kitab terbarulah. Sekarang viral ya, kitab ini terbaru di Asia. Okey. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia (ARSY) dipanggil pun merekomenkan kepada kita ada buku ini, kerana buku ini dirujuk dengan lebih daripada 20 kitab, 28 buah kitab utama international lah, dan ini antara panel-panelnya. Okey, Malaysia ada 2 panel. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini siapa-siapa yang ada kitab ini boleh buka sekali. Siapa yang ada kitab ini boleh buka muka surat 881. Maksud kitab ini dia semua sekali ada halaman dia 1080 halaman. Jadi berkenaan dengan cara penggunaan wangian gaharu dan kasturi untuk sihir dan gangguan jin, muka surat 881. Baik, saya baca dahulu. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, disebut yang pertama adalah minyak wangi gaharu. Minyak wangi gaharu. Baik, pemakaian gaharu ataupun dipanggil dalam bahasa Arab al-aud. Al-aud tu gaharu lah, untuk mengobati jenis sihir yang dihirup, al-mashmum, yakni dihidu. Okey, disebut dalam kitab ini dan disebut juga di dalam kitab Maradus Sihr karangan Syekh Dr. Said Ahmad Abduh. Sekejap, tolong ambil kitab Maradus Sihr. Okey, kita tunjuk kitabnya. Sekejap. Bukan kitab ini sahaja kita rujuk, banyak kitab. Okey, yang penting ada rujukan kitab. Ada ustaz ngajar kitab ni, tak ada guru. Ada guru. Penulis kitab ni guru kita. Okey. Aduh. InsyaAllah penulis kitab ni akan datang ke Malaysia bulan 6 nanti. Nanti kita akan maklumkan
Yang utama datang di KL lah. Nanti kalau penulis kita ni datang ke Terengganu, kita maklumkan jua nanti insyaAllah. Tapi yang KL tu dah confirm lah. Okey. Ini kitabnya. Maradus Sih karangan Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul. Dalam ni pun ada. Okey. Berkenaan dengan al-aud, yakni gaharu, untuk mengobati jenis sihir yang dihirup. Jenis sihir ni ada 7 jenis sihir induk utama. Cara masuk sihir melalui dimakan, diminum, dihidu, disiram, ditabur, ditanam, digantung, ditiup. Okey, 7 ini. Nombor 3 tadi, al-ud utamanya digunakan minyak wangi gaharu ini khas untuk mengobati jenis sihir yang dihirup, dihirup tu. Dalam bahasa Arab dipanggil al-mashmum, dihidu. Orang yang terkena minyak mati bunuh, minyak pukau, cenua dan sebagainya, sangat sesuai gunakan minyak ini, yakni gaharu. Okey. Caranya macam mana? Cara nak guna? Okey. Sediakan handphone. Okey. Handphone yang di dalamnya sudah ada MP3, yakni audio surah Al-Baqarah. Okey, sediakan audio surah Al-Baqarah sama ada melalui radio, telefon, kaset, and so on lah. Okey, kita pasang, sediakan MP3 surah Al-Baqarah lah, audio surah Al-Baqarah. Kemudian rebus air 1 gelas. Ambil air suam 1 gelas. Air suam ya. Air suam. Air panas pun boleh, tapi lebih baik air suam. Okey. Line sangkut-sangkut. Saya rasa line kat sini okey je. Line kat sana tak okey tu. Okey. Okey. Sediakan MP3 surah Al-Baqarah. Kemudian rebus air 1 gelas. Okey. Setelah mendidih, angkat dan tuang airnya ke dalam gelas. Okey. Okey, kita panaskan dulu air. Panaskan dulu air sehingga air tersebut mendidih. Kemudian ambil air yang telah direbus mendidih tadi, tuangkan dalam 1 gelas ataupun 1 bekas. Air panas, maknanya air panas tuan-tuan. Air panas. Okey, air panas ya. Air panas. Okey. Kemudian titiskan 7 titis minyak gaharu yang sudah diruqyah. Okey. Minyak gaharu ini titiskan 7 titis. Kita buka. Kita titiskan 7 titis. Kita buat macam ni, nanti dia minyaknya dia akan keluar. Okey, 1, 2, 3, 4. Titiskan 7 titis sahaja ke dalam air yang mendidih tadi. Air yang mendidih tadi. Okey, sama ada dalam gelas, okey, ataupun dalam bekas. Okey, kemudian pastikan minyak wangi tersebut sudah diruqyah dengan ayat-ayat ruqyah. Okey, dengan ayat-ayat ruqyah. Kalau beli dengan asazan, insya-Allah sudah diruqyah. Sudah, alhamdulillah. Kami sudah diruqyah dengan ayat-ayat ruqyah full. Yang biasa kamu dengar kami baca tu sama ayat je. Okey, kadang kami tunjuk ada live kami meruqyah, kadang tak tunjuk. Takkan nak tunjuk tiap-tiap kali ruqyah kasturi. Insya-Allah esok kita tunjuk meruqyah wangian kasturi dan gaharu. Besok kita tunjuk live. Lama dah tak buat live ruqyah minyak ni. Esok kita tunjuk lah. Sebab ada yang kata tipu ni, mesti harga murah ni tak ruqyah. Kita jual murah tu bersyukur lah. Tak naik harga, orang lain naik harga habis. Kita minyak naik, barang naik, kita tak naik-naik pun. Kita bagi 15 saja. Murah saja. Yang pasti original juga, tapi kita bagi dengan harga yang murah. Kita tak sampai hati nak naik. Okey. Seterusnya tuan-puan, okey, ambil minyak wangi yang telah diruqyah, gaharu ini, titiskan dalam air yang sudah dididihkan, yakni yang sudah direbuh, mendidih, kemudian ambil, titiskan 7 titis. Titiskan 7 titis. Okey. Kemudian, kenapa kena titis dalam air yang mendidih? Kerana bila kita titis dalam air yang mendidih, wap-wap air itu akan naik dan bau gaharu. Dia bau. Sebab dihidu kan? Nak kena dihidu ni. Okey. Kemudian titis 7 titis, kemudian adukkan, yakni gaul. Okey, kacau sebati. Okey. Kemudian pasang handset
pasang audio Al-Baqarah macam yang ni. Kalau kita pasang dalam iPhone ataupun telefon, pasang surah audio surah Al-Baqarah, okey, letakkan earphone ataupun headphone ni, letakkan ke telinga, kemudian dan niatkan untuk sembuh. Okey, dengarkan surah Al-Baqarah itu, dengar dengan khusyuk. Kemudian dekatkan gelas ke hidung sambil dengar bacaan surah Al-Baqarah. Tapi kalau dia ruqyah lagi baik. Kalau ada orang yang membacakan surah Al-Baqarah tu lagi baik. Kalau tak ada, pasang audio pun boleh, tak apa. Okey, pasang audio, pastikan kita boleh dengar audio ruqyah surah Al-Baqarah tersebut. Ambil air tadi, ambil air yang mendidih tadi, okey, yang telah dititiskan 7 titis gaharu, 7 titis gaharu tadi, okey. Kemudian sambil dengar, sambil hirup. Wap-wap air tadi, wap air yang mendidih tadi kita hirup, yang telah dicampurkan dengan gaharu tadi. Kita hirup gaharu yang telah diruqyah lah. Itu. Nanti keluar habis ni. Dia punya macam resdung dah keluar berair habis ni, dia keluar. Kadang-kala kalau tak berair dia keluar macam angin. Dia keluar macam tu. Itu orang tu banyak terkena sihir di hidu. Ataupun sihir di tiup dan di hidu. Itu banyak. Okey. Dekatkan gelas ke hidung dan hirup terus uap air dari air dan minyak gaharu sambil terus fokus mendengar surah Al-Baqarah dari MP3. Itu cara yang pertama. Faham? Cara yang pertama guna gaharu bagi orang yang terkena sihir di hidu. Sihir di hidu masuk melalui angin di hidu ataupun minyak di hidu ataupun asap di hidu. Maka sihirnya masuk melalui hidung di hidu al-mashmum. Maka gunakan gaharu ini. Okey, rebus 1 gelas air ataupun 1 bekas air, rebus sehingga mendidih, kemudian matikan api. Tuangkan dalam 1 gelas ataupun 1 bekas air yang mendidih itu tadi. Pakai sarung tangan apalah, dan titiskan 7 titis wangian gaharu yang telah diruqyah. Kemudian pasang headphone ataupun earphone, pasang MP3 surah Al-Baqarah sambil dengar, sambil ambil wak air tadi, hidu. Sambil dengar, hidu. Tu. Biasa akan jadi gini kepala. Saya pernah tengok buat kepada pesakit sihir di hidu. Dia jadi macam tu. Kadang kita kena pegang. Dia jadi macam tu, berair habis tubik. Kemudian tubik macam angin. Dia keluar macam tu. Dia menangis lah. Hirup ke hidu? Hirup tu hirup dalam bahasa Indonesia. Hidu tu bahasa Melayu. Jangan pula pergi hirup air dengan mulut, jangan. Hidu. Okey, hidu. Hirup tu bahasa Indonesia. Okey. Ni kita dah ada dah. Siti Aida Ahmad dia tolong buat. Salah seorang peruqyah wanita tu. Ada SKM3 dah tu dia. Terima kasih sudi buat nota. Alhamdulillah. Baik, perawat kita bantu. Okey. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakillahu khairan jazak. Okey. Itu yang pertama. Teknik yang pertama bagi orang yang terkena sihir di hidu. Macam mana kita nak tahu kita terkena sihir di hidu? Kena tengok dari simptom-simptom. InsyaAllah besok admin akan hantar simptom sihir di hidu. Siapa-siapa yang nak tahu dia ni terkena sihir di hidu atau tidak, tengok pagi esok the page ataupun masuk group Telegram Asazah Official, akan ada simptom-simptomnya yang diambil daripada kitab ini juga. Dan juga kitab ini pun ada simptom-simptomnya. Dan juga kitab yang saya buku yang saya tulis pun ada. Ada ambil satu buku. Pun ada. Okey. Kita rujuk kitab yang sama juga. Okey. Dalam buku saya pun, penulisan saya ni pun ada simptom-simptomnya, boleh dirujuk juga. Tapi esok kita akan buat secara profesional lah sikit, secara efektif, inovatif dan sebagainya dalam bentuk banner lah. Nanti boleh tengok. Okey, dan boleh share secara percuma sahaja. Okey, apa yang baik kita sebarkan, apa yang bermanfaat kita kongsikan. Pahala moga Allah gandakan untuk kita semua. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ilmu untuk dikongsi. Jangan risau, saya belajar bukan sahaja merujuk kitab, tapi ada guru yang memandu dan ada sanad ijazah. Moga diberkahi oleh Allah SWT. Sebenarnya kita nak amal sesuatu perkara, kena ada hitam putih. Kena ada hitam putih,
berdiri atas garisan syariah, ada sandarannya, ada hitam putihnya lah. Barulah sah amalan tersebut, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, itu teknik yang pertama. Jadi boleh hajarlah. Yang sakit hidung boleh guna tak? Yang sakit hidung pun boleh guna, tak ada masalah. Kalau tak terkena sihir di hidung pun nak guna pun boleh. Okey, tapi kalau yang gangguan jin biasa, saya cadangkan kasturi. Kalau sihir di hidung, kalau sihir di hidung atau saka, saya cadangkan yang ni, gaharu. Kalau gangguan jin yang lain, saya cadangkan kasturi. Okey. Baik, itu amalan yang pertama. Moga-moga bermanfaat. Yang kedua, okey, saya pun tak ingat dah sebab jarang kita buat, kerana kita jarang sakit, kita buat kepada pesakit je. Yang kedua, okey, kita lihat pula. Okey. Rugi kalau ada wangian ni, rugi kalau tak buat. Tu kaedah dia. Okey. Baik. Okey, seterusnya, nombor 2. Siapa ada kitab ni boleh rujuk kitab. Muka surat 881. Okey, ada dah dalam ni. Okey. Dulu payah kena tengok dalam bahasa Arab, kitab bahasa Arab kita payah nak faham, kita pun bukan hebat sangat bahasa Arab. Kadang-kadang tak faham. Jadi sekarang dah ada terjemahannya. Apa salahnya kalau kita setiap satu rumah ada kitab ini? Rugi kalau tak ada. Okey, boleh juga kita jadikan sebagai rujukan kita, insya-Allah. Baik, tuan-puan dan rahmati Allah, yang kaedah yang kedua. Okey. Kaedah yang kedua, aduh sakit belakang pula. Ambil batas satu. Sakit belakang. Kuat sangat bekerja ni. Bukan kuat amal ibadah, kuat bekerja. Baik. Ambil batas satu. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita letak dulu kat belakang. Pinggang kena jaga, pinggang jelah. Pinggang penting, pinggang. Nanti bongkok awal. Kita muda lagi. Bongkok awal nanti. Baik, terima kasih. Okey, next. Okey, kita teruskan lagi. Minta maaf Pernah buat titiskan dekat air difusi. Buat macam tu. Boleh juga. Saya tak erti nak sebut tu. Dia panggil bubuh dalam benda tu berasak tu. Boleh juga. Okey. Berapa kitab tu Ustaz? Nanti PM admin nak kitab. Okey, saya nak jelaskan dulu. Okey, kaedah yang kedua untuk gaharu dan kasturi. Kaedah yang kedua tentang gaharu lagi. Okey, gaharu lagi. Okey, seterusnya. Pemakaian gaharu untuk menghilangkan stres, sedih, cemas dan rasa takut. Ni orang yang ada anxiety, was-was, rasa takut, stres, sedih, cemas. Ni ada kaedah dia. Ada kaedah. Okey. Bagaimana untuk menggunakan gahuri? Gahuri pula. Ni gaharu, ni kasturi campur jadi gahuri. Baik. Bagaimana untuk menggunakan gaharu bagi menghilangkan stres, sedih, cemas dan takut? Okey. Yang ada stres, sedih, yang sedang sedih tu, yang cemas esok mungkin interview temuduga atau bos nak jumpa dan sebagainya, rasa takut. Okey, macam ni cara gunanya. Okey, dalam keadaan berwuduk, ambil wuduk. Ustaz nak guna gaharu pun kena ambil wuduk. Apa salahnya kita ambil wuduk? Wuduk kan ada dalam garis panduan syariat kita. Biar. Bukannya nak solat pun Ustaz, biarlah. Bukan nak solat pun kita ambil wuduk, tetap dapat pahala. Jadi benteng diri wuduk ni tuan-puan. Saya pernah suruh ada seorang abang lah, kita panggil dia abang. Dia datang ke center saya. Dia pernah mengamalkan ilmu kebatinan lah dulu. Yang salah lah. Okey. Kemudian saya kata abang, sebelum saya rukiah abang bangun ambil wuduk dulu boleh? Dia bangun nak ambil wuduk, depan pintu rebah tu apa? Lemahnya. Lebah. Kenapa? Syaitan di dalam tubuhnya makin lemah dah. Itu pentingnya berwuduk dulu. Dalam keadaan berwuduk, okey. Duduk dengan tenang menghadap kiblat. Bukan nak solat pun saya. Tak apa menghadap kiblat. Ini adab-adab. Duduk menghadap kiblat. Kemudian oleskan minyak gaharu yang sudah dirukiah. Penting ya, minyak gaharu sudah dirukiah. Minyak gaharu mesti dirukiah dahulu. Kasturi ke gaharu wajib dirukiah dahulu. Okey. Rukiahnya macam mana? Kenapa? Kerana ia bersifat air minyak. Bila dibacakan ayat-ayat rukiah,
dia molekul-molekul minyak air ni dia akan merakam apa yang kita baca. Itu dikaji oleh profesor pakar saintifik air, iaitu Profesor Misaru Emoto yang berada di Jepun. Dia pakar saintifik tentang air. Dia telah kaji memang ayat Al-Quran dibacakan ataupun apa-apa yang kita katakan pada air tersebut bacakan, dia boleh bersifat merakam. Dia rakam. Kalau dia rakam bacaan ayat-ayat ruqyah, bacaan kita, itu lebih baik. Molekulnya menjadi baik, bersinar. Dia bentuk heksagon. Bentuk kristal heksagon. Allahu Rabbi. Cantik. Nanti saya bagi dia punya kajian dia. PDF ada, insyaAllah. Baik tuan-puan. Dalam keadaan berwudu, duduk dengan tenang menghadap kiblat, oleskan minyak gaharu yang sudah diruqyah di kedua telapak tangan dengan merata. Macam mana tu? Dengan merata. Macam ni tuan-puan. Biasa kami ajar macam ni ya. Letak sini ya. Okey, yang ni untuk perawatan, untuk hilang stres, sedih, cemas dan rasa takut, kena buat macam ni. Tengok ni. Letak macam ni. Okey, pusing-pusingan tawaf. Pusing-pusingan tawaf. You know? Okey, tawaf lawan arah jam. Okey, sekarang saya lawan arah jam. Mungkin tuan-puan tengok terbalik ni sebab telefon ni dia memantulkan balik. Macam cermin ni. Dia terbalik. Jadi saya ikut yang saya punya lah. Okey, lawan arah jam macam ni lah. Kita secara merata semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar macam ni. Nampak? Dia rata. Okey. Kemudian apa yang perlu dibuat, dekatkan kedua telapak tangan ke hidung. Okey. Buat macam ni. Lepas pada kita sapu merata, buat macam ni. Okey. Pusing keduanya. Ataupun tuan-puan boleh buat macam ni. Yang satu lagi buat ke macam ni. Boleh juga. Okey. Keduanya telah rata, dua-dua tangan. Okey, ataupun boleh disapu. Okey, kedua-dua tangan ini telah ada minyak wangi yang kasturi yang telah dioleskan kepadanya. Okey, minyak kasturi pula, minyak gaharu yang telah dioleskan pada telapak tangan saya ni secara merata. Minyak tu telah diruqyah. Okey. Kemudian kita duduk menghadap kiblat setelah mengambil wudu. Okey, duduk dalam keadaan yang baik. Kemudian okey, dekatkan tangan ke hidung dan hidu perlahan dengan niat sembuh. Moga-moga disembuhkan Allah. Dekatkan macam ni. Okey, macam ni. Ni memang bau lah. Bagi orang yang tak ada jin dalam badan, mau wangi lah. Bagi yang ada jin dalam badan, dia bau busung. Okey, dekatkan macam ni, macam berdoa. Okey, duduk dalam keadaan menghadap kiblat. Niat, ya Allah, dengan asbab khasiat gaharu ini, sembuhkanlah penyakitku ini, ya Allah. Tenangkanlah jiwaku ini, ya Allah. Hilangkanlah stresku ini. Kan ada kajian, doktor sendiri yang kaji bahawasanya wangi-wangian ini terbukti mampu menghilangkan stres, melegakan cemas, melegakan kesedihan, menghilangkan rasa takut. Itu kajian doktor telah dibuat. Okey, caranya buat macam ni. Telah dioleskan minyak gaharu tadi, dekatkan ini dan hirup perlahan. Hirup bukan hirup macam kuasuk. Hirup tu bahasa Hindu. Hidu lah. Macam ni. Tarik nafas melalui hidung, hembus melalui mulut. Tarik lagi. Hembus melalui mulut. Dan pastikan dada kita ni straight. Duduk bukan dalam keadaan bongkok macam ni. Bukan bongkok. Straight dada. Okey, buka dada ni. Okey, hirup. Memang akan rasa tenang tuan-puan. Ini pengubatan untuk bagi menghilangkan stres, sedih, cemas dan rasa takut. Terutama orang yang kalau anak-anak kita duduk di asrama ke orang histeria, mesti rasa cemas, takut. Kenapa tuan-puan? Kerana ni kajian fakta sains. Bila kita rasa cemas, takut, sedih, marah dan sebagainya, hormon di badan kita ini akan merembeskan hormon adrenalin, nama dia dalam bahasa sains. Hormon adrenalin ini dia akan keluar bila kita rasa takut, cemas, sedih, stres. Dia merembeskan hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini daya hidup kaum jin, dia boleh hidup benda tu. Walaupun kita tak mampu nak hidup hormon tu, dia boleh hidup, dia tahu dia takut. Jadi bila kita menggunakan wangi yang gaharu ini,
Ataupun kasturi pun boleh, tapi lebih berkesan gaharulah untuk stres, sedih, cemas dan takut. Maka hormon tersebut, hormon adrenalin tadi, dia rembes dengan baik ataupun dia menghilangkan tersebut. Rasa cemas takut tadi hilang, maka tenanglah kita. Maka hormon itu tidak dirembeskan lagi keluar. Faham? Itu fungsi dia. Okey. Dia menenangkan. Okey. Buat selama 5 minit. Buat selama 5 minit akan ada keberkesanannya. Terutama yang rasa sedih sekarang. Cuba buat. Kalau dah ada minyak wangi gaharu, buatlah. Ataupun kasturi pun tak apa, boleh. Tapi lebih utama gaharulah untuk stres, sedih, cemas dan rasa takut. Dah tak ada ustaz, belilah. Beli, ikutlah. Nak beli dengan saya pun boleh, nak beli dengan perawat lain pun boleh, dengan tim lain pun boleh. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting anda tahu kaedahnya. Tapi yang penting kena ruqyah dulu. Minyak wangi ni kena diruqyah dulu dengan ayat-ayat ruqyah. Kalau nak yang telah diruqyah, boleh beli dengan kami. Kami dah ruqyah, tak ada masalah. Okey, masing-masing punya bisnes, masing-masing peniaga, tak ada masalah. Membeli rezeki daripada Allah. Tak beli, tak apa. Asalkan semua tahu cara guna, kaedah guna dengan cara yang betul. Berpandukan kitab, rujukan, sahih, tajribah dari ulama dan pengalaman para perawat yang terdahulu dan testimoni yang sudah ada keberkesanannya. Okey. Seterusnya tuan-puan. Okey. Buat tu cara yang nombor 2 tadi 5 minit. Cara ini juga, cara tadi juga, okey, melemahkan jin yang ada di dalam tubuh. Dia boleh melemahkan jin yang ada di dalam tubuh, ya. Agar lebih afdal, lakukan sambil membaca atau mendengar ayat-ayat ruqyah. Lakukan sambil membaca atau mendengar ayat-ayat ruqyah lagi baik. Kalau tuan-puan nak sedap lagi, buat macam ni. Buka je. Kalau kat center saya, sebelum saya mula ruqyah, saya buat terapi dahulu. Saya tengok simptom dia, kalau banyak saka ataupun sihir hidup, saya guna gaharu. Kalau gangguan jin lain-lain yang biasa, saya guna kasturi. Cara dia saya buat macam ni lah. Saya minta dia pejam mata. Kaedah ni tak salah pun. Tak ada syirik, tak ada haram pun. Nak buat, tak nak buat, tak payah. Okey. Yang pasti ada manfaat dia. Okey. Cara dia pejamkan mata macam ni. Saya suruh dia pejamkan mata. Kak, pejamkan mata. Abang, pejamkan mata. Okey, relax. Duduk dalam keadaan tegak. Saya akan letak gaharu tu dekat hidung dia. Saya akan minta dia, abang, tarik nafas melalui hidung. Hembus melalui mulut. Saya buat 5 minit. Kadang tak sampai 5 minit. 3 minit pun dah berkesan. Dia buat. Yang ada jin dalam badan dia tu. Dia tu getah. Ataupun dia tu. Saya buat lagi. Lama-lama muntah tu. Baru setelah tu barulah saya ruqyah dia. Kadang ada yang buat kerasukan tu. Gelepar tu ada. Itu. Itu dipanggil terapi wangian kasturi gaharu. Boleh dibuat. Pusat-pusat rawatan lain pun boleh cuba buat. Yang pasti bermanfaat. Tak buat tak tahu, dah buat akan tahu. Akan ada pengalamannya. Okey. Okey, itu teknik. Ini memang antara teknik rahsia saya sebenarnya. Tapi kita kongsikan, tak apa. Ambil lah. Moga-moga dapat pahala lah untuk kita. Saya mencipta teknik ini. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya. Yang ketiga. Okey. Teknik yang ketiga, tuan-tuan. Okey. Teknik yang ketiga. Pemakaian kasturi pula. Okey, kita berkongsi cara menggunakan kasturi yang lebih efektif. Selain daripada buat wangian untuk solat ke apa ke. Okey, kita ada caranya. Pemakaian kasturi ataupun dalam bahasa Arab, kasturi ni dipanggil al-misk. Al-misk. Atarul misk, minyak wangi kasturi. Al-misk, kasturi. Atar. Kita panggil minyak atar tu. Atar tu minyak wangi. Atarul misk, wangian kasturi. Al-misk itu kasturi. Baik. Menggunakan kasturi untuk menghilangkan mimpi berhubungan intim dengan jin pencinta. Sangat khusus untuk jin pencinta.
sebelum tidur, terutama yang selalu mimpi bersetubuh, mimpi romantik, sama ada dengan orang yang kita kenali atau tidak kenali, keluarga kita ataupun rakan sepejabat kita, rakan sekolah kita, ataupun baru tadi kita pergi merawat dengan perawat, malam ni kita tidur mimpi bersetubuh dengan perawat tersebut, ketahuilah itu gangguan jin. Dia boleh menyerupai siapa pun sahaja melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja dia tak dapat menyerupai. Termasuk menyerupai saya pun boleh. Dia kena tuan-puan. Orang ada jaga gangguan jin pecinta ni, kalau kita rawat dia jin tu boleh ganggu balik tu, dia menyamar jadi kita dalam mimpi. Dia rogu pesakit tersebut. Lalu dia bisikkan pada pesakit tersebut, ni ustaz tu buat, mampu kita kena fitnah. Sebab tu kena hati-hati. Perawat kalau kita tahu dia ni ada gangguan jin pecinta, kita beri penjelasan awal-awal. Beritahu, Kak mungkin akan bermimpi sama ada orang lelaki dikenali atau tidak dikenali, termasuk saya. Melainkan Nabi Muhammad je dia tak dapat menyerupai, akan datang berhubungan dengan itu dia nak merosakkan hubungan kita, pecah belahkan, buat fitnah dan sebagainya. Tu. Okey, cara dia yang mimpi bersetubuh tu, tak kira lelaki, tak kira perempuan, untuk menghilangkan mimpi berhubungan intim asyik, mimpi bersetubuh je. Ni masalah. Terutama anak-anak dara kita tu, hati-hati. Kita tanya dia. Jangan, kalau dia kata mimpi bersetubuh je macam kena rogu, jangan kita buat gurau main-main. Itu mimpi mainan tidur je dan sebagainya. Jangan. Okey, kena cek betul-betul. Okey, sebelum tidur olesi minyak kasturi yang sudah dirukyah. Memang kena dirukyah lah. Tadi ada orang tanya, nak rukyah ni dengan ayat apa? Dia ada 3 jenis ayat. Ayat pendek, ayat pertengahan, ayat panjang. Okey, kalau ayat pendek, surah Fatihah, ayat kursi 3 kul. Cukup dah. Niat untuk penyembuhan. Ayat Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kalau sederhana, dia ada tambahan lah. Kalau panjang penuh lah. Rukyah penuh. Okey. Tapi dengan kami rukyah penuh lah. Okey. Bahkan berkali-kali rukyah. InsyaAllah pagi esok saya akan buat live bagaimana saya merukyah kasturi sebelum di packing. InsyaAllah. Kita tunjuk. Lama dah tak tunjuk. Biasa kita tunjuk juga. Setahun 2-3 kali ke. Takkanlah setiap kali, setiap bulan nak tunjuk. Berdoa lalu. Orang panggil over lah pula. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Okay. Bagi yang selalu mimpi bersetubuh tu, mimpi dirogu ke, bersetubuh romantik ke, okay, itu gangguan jin. Dia datang berkala, kadang tiap malam, kadang 3 hari sekali, kadang 5 hari sekali, kadang tiap minggu, kadang 2 minggu sekali, kadang tiap bulan. Mimpi bersetubuh. Sebelum tidur, olesi minyak kasturi yang sudah dirukyah mulai dari bawah pusat terus ke maluan sampai ke dubur belakang. Okey, saya itu sebut. Kalau tak sebut tak faham, terpaksa sebut. Okey, minta maaf. Okey, kalau rasa lucah saya minta maaf. Saya baca kitab. Okey. Kalau tak sebut tuan-puan tak faham. Okey. Caranya ambil wuduk, pastikan berwuduk sebelum tidur. Okay. Sama ada anda boleh solat ataupun tak solat, datang bulan tak bulan, wuduk sebelum tidur tetap boleh ambil, diharuskan. Terutama orang yang ada gangguan, sebagai benteng diri. Wuduk tu jadi benteng diri. Ambil wuduk dan baca zikir-zikir sebelum tidur dengan baik dan benar. Okay, ambil wuduk, baca zikir-zikir. Baca zikir. Zikir apa? Fatihah, ayat kursi 3 kul, terutamanya 3 kali ya. Okay. Kemudian ambil minyak kasturi ini, pakarlah. Pakar di badan kita mana. Tapi yang paling penting, okey, letakkan di pusat. Letak di pusat. Alihkan daripada pusat tu sehingga ke peha dalam kanan, peha dalam kiri, peha kiri dalam kanan tu. Kecelah peha tu. Kemudian sapu juga sehingga ke belakang tubuh kita lah sikit. InsyaAllah tidak akan bermimpi bersetubuh ataupun tidak akan bermimpi dirogu lagi. Kalau dia hadir pun dia hadir tengok jauh je. Dia tak masuk dekat dah. Tak sentuh dah. Sebab bagi mereka bau busuk dan dia tak ada selera lagi nak bersetubuh dengan kita. Allahu Rabbi. Okey. Okey, faham ? InsyaAllah buat.
lakukan cara ini sebelum tidur, insya-Allah berkah. InsyaAllah. Itu saya dah bagi 3 teknik cara menggunakan kasturi dan gaharu. Faham? Kalau nak pakai biasa, buat macam ni je, macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Letak sini perut ibu jari ni, dipanggil. Sapu kening sikit. Kemudian di belakang cupit telinga ke leher. Kemudian pakailah. Sini. Okey dah. Wangi dah bau. Okey, itu cara dia je. Penggunaan al-misk, wangian gaharu. Nanti siapa-siapa nak nota, nanti Cik Aida Ahmad tolong hantar nota-nota yang dibuat tadi ke dalam grup Telegram Asazah Official. Nanti boleh ambil, boleh sebarkan, saya halalkan semuanya. InsyaAllah berkah. Itu antara kaedah menggunakannya bagi menghadapi sihir dan juga gangguan jin. Okey, sekali lagi saya nyatakan, gaharu amat sesuai untuk sihir dihidu dan saka. Kasturi amat sesuai dengan jin pecinta dan seluruh gangguan jin secara umum. Okey, gangguan rumah dan sebagainya. Okey, faham? Kasturi dan gaharu yang mana lebih baik? Tidak boleh disangka lagi lah. Seperti sabda Nabi SAW, kasturi adalah wangi yang terbaik lah. Cuma di sini ada perkhususan sedikit. Okey tuan-tuan, itu dah. Kalau dengar kami telah diruqyah kasturi ini RM15, gaharu pun RM15 sahaja. Boleh dibeli dengan admin Asazah Official, insya-Allah. Ustaz, saya nak tanya, jika pakai kasturi dan tempat yang diletak tiba-tiba naik ruam bintik-bintik, kenapa ya? Okey. Kalau pakai kasturi, tempat diletak tu terutama kena kulit. Tu. Naik ruam tak? Jangan letak pada kulit. Itu dipanggil kulit sensitif. Kerana sifat kasturi ni panas. Okey. Sapu di pakaian je lah. Okey. Kalau kulit kita sensitif, saya cadangkan guna gaharu. Kerana gaharu dia bersifat sejuk. Sejuk je rasa. Kalau kasturi kita letak pada kita punya kulit, panas. Okey. Untuk kanak-kanak, kalau nak guna kasturi pada pakaian saja, jangan terkena pada kulit dia. Kalau nak selamat untuk guna kanak-kanak, gaharu. Guna gaharu. Okey. Bahkan gaharu lebih sesuai untuk saka sebenarnya. Kanak-kanak biasa gangguan saka je. Ataupun jin musibah. Okey. Okey, insya-Allah. Ada soalan lagi? Ustaz boleh tasmid Al-Fatihah dengan wakil ustaz perempuan tak? Untuk perempuan boleh. Boleh je. Tapi kalau nak sanad ijazah, baik sanad ijazah terus dengan saya lah sebenarnya. Tak ada masalah kalau pembacaan ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran tak ada masalah kita berguru. Sama ada lelaki atau perempuan. Tapi kalau nak ambil dengan wakil perempuan, tak ada masalah. Boleh je dengan dengan staf-staf saya pun boleh. Amir Izzuddin, Ustaz, minyak kasturi dan gaharu tu ada dibacakan ayat-ayat ruqyah untuk halang angin hasad ain? Ya, ada. Terutama sekali ayat-ayat ruqyah berkaitan dengan hasad ain ada. Seperti ayat wadda katsirun min ahlil kitab, contoh. Ataupun ayat am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, dan lain lagi. Dan dibaca tu, bukan saja dibaca ayat-ayat ruqyah, dibaca juga doa-doa syifa seperti u'izukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainil lamah bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi ya. Okey. Izak Jun, saya pakai kasturi dengan gaharu tak kena gangguan dah. Masya-Allah Izak Jun, masya-Allah. Barakallahu fik. Bab Ali, Ustaz, kalau masa nak dengar ruqyah, masa rawatan ada gangguan, tak boleh khusyuk dan fokus sebab gangguan pendengar, macam mana ya? Kalau gangguan pendengaran, cari masa yang sesuai. Sebab tu ambil wuduk dulu. Bila ambil wuduk kan kita ada basuh telinga. Okey, basuh telinga apa, InsyaAllah ada elak gangguan. Kalau ada rasa lagi, okey, tenangkan diri, relax, baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Baca 7 kali.
Okey, tiup pada air, basuh muka, basuh telinga. InsyaAllah. Kemudian buat balik. InsyaAllah. Dia akan berhenti gangguan tu. Kalau gangguan sebab lain tu, pandai-pandai lah. Okey. Kasih rindu. Kasih rindu. Contoh di pergelangan okey, tapi di belakang telinga, di paha belakang lutut mesti naik ruam tu. Kalau naik ruam tu, guna gaharu saja, tak payah sentuh di kulit. Oleskan pada pakaian saja, tak apa. Tak payah kena kulit pun tak apa. Okey. Itu alergik tu. Alergik. Kulit alergik. Okey. Mana lagi? Sekejap. Sa'ariri. Kenapa saya pakai kasturi, sedawa dan terus muntah? Biasa orang yang pakai kasturi, sedawa dan terus muntah, itu kebiasaan orang yang masih ada gangguan jin, ya. Masih ada gangguan jin. Cuma jenis jin mengganggu tu kena cek dengan perawat lah. Yang tu. Izak Jun. Letak dalam beg duit, bau wangi sedap je. Letak molek takut tupoh. Zariyah Zaini. Ustaz, kalau hidu minyak kesih atau minyak garu tidak berbau, ada gangguan ke? Okey. Kalau hidu tidak berbau, pertama kena cek dulu deria hidu kita. Dua minyak ni je ke tak bau? Kalau minyak lain bau tak? Kalau minyak lain bau, itu petanda gangguan. Okey. Kalau minyak lain pun tak bau, kena cek doktor. Takut ada masalah hidu. Okey. Seterusnya soalan. Maziana Nanyan. Ustaz, insya-Allah dah amalkan dari sejak mula ada gangguan ni. Dari bulan 8 2020 lagi sampai hari ni pun ada gangguan. Baik. Sorok lagi barang-barang. Barang-barang kena sorok. Pukul 7 tadi Kak ada baca surah jin dengan kalimah tamah. Alhamdulillah. Kemudian ada tulisan kat dinding. Ini memang gangguan rumuh. Bila kami Google makna tu, celakalah kamu. Dia tulis dalam bahasa Jawi. Masya Allah. Okey. Ini best. Ini memang best gangguan. Maziana Nanyan. Okey. Saya nak fokus kepada Maziana Nanyan. Ini gangguan rumuh yang teruk. Ini gangguan rumuh yang teruk. Bila mana amalkan wangian dan sebagainya, dia jin tu dia terasa diganggu. Dia rasa terancam. Lalu sebab tu dia beri amaran dengan tulisan di dinding. Kalaulah tulisan tu dalam bahasa English, mungkin jin tu jin kafir. Tapi dalam bahasa Melayu pun mungkin jin tu biasa saja. Tapi kalau tulisan tu ditulis dalam Jawi, jin tu jin Islam. Tapi jin Islam yang fasik. Jin Islam yang fasik. Dia biasa dengar Al-Quran, dia biasa. Itulah perbezaan dia. Dia tulis dalam tulisan Jawi, itu adalah jin Islam. Tapi fasik kerana mengganggu kehidupan manusia. Ini mesti di tazkiyatun nafs. Ini mesti jin kita kena dakwah betul-betul. Ini memang dia marah ni, tulis di dinding. Maziana Nanyang, di mana rumah? Kalau dekat Ustaz nak pergi. Sebab memang gangguan gini, kita bawa perawat kita memang akan dapat pengalaman yang begitu indah. Okey, sebab gangguan kuat lah dia panggil. Gangguan rumuh. Ini gangguan rumuh ni, bukan gangguan orang. Gangguan rumuh ni. Maziana Nanyang. Nanti admin tolong PM. Personal Maziana Nanyang. Puan Maziana ni, insyaAllah. Ni apa macam best ni. Okey, apa bezanya Sariyah Husin? Apa bezanya kasturi kijang dan kasturi putih? Okey, kasturi kijang dan kasturi putih, dua-duanya kasturi. Cuma bezanya kasturi kijang adalah kasturi asli yang dibawa oleh diambil daripada perut kijang. Dulu kalau nak ambil dulu kena bunuh kijang. Sekarang dah zaman moden, tak perlu bunuh lagi lah. Alhamdulillah. Bezanya adalah dari segi khasiatnya sahaja. Dia tetap wangi. Wangi yang terbaik. Cuma beza dari segi khasiatnya sahaja. Dia ada khasiat dia. Kastur saya pun tak ingat dah. Dia ada list dia tu. Kastur yang saya ingat, kasturi putih ni dia lebih bersifat kepada lembut dan kasih sayang. Okey, kasturi kalau untuk gangguan jin lebih baik kasturi kijang. Kasturi kijang. Okey. Kasturi putih kalau nak solat, nak berjima suami isteri, baik kasturi putih. Nak tidur malam, okey. Tapi kasturi putih ni khas untuk orang yang tidak ada gangguan sebenarnya. Orang yang ada gangguan kasturi kijang.
Okey. Siti Rabi'ah Subihi. Ustaz, bapa anak saya lelaki umur 13 tahun. Kalau nak pergi dapur, tandah mana-mana dalam rumah, ia takut dan suruh teman. Ia solat tak tinggal, hairan. Gangguan ke gitu. Itu takut umur 13 tahun tu biasa je. Dia penakut. Biasa je. Okey. Yang pasti, kena bagi tahu kepada dia tentang hakikat jin ni sebenarnya lemah. Kita yang kuat. Kita kena, mungkin dia banyak tengok lihat cerita hantu, fikir tentang hantu menakutkan. Macam mana kita nak keluarkan dia daripada ketakutan tersebut? Dia kena join kelas lah. Join kelas. Dan dia kena tahu jin tu sebenarnya lemah. Tu. Tak pelik. Ramai je orang yang solat tapi penakut. Ramai je. Tu tak pelik. Ini biasa je. Ini bukan gangguan jin. Ini fitrah biasa. Nuriyah Yusuf. Kenapa sepupu saya jika dia muntah, selalu keluar darah, menyebabkan kehilangan banyak darah. Okey, muntah tu keluar darah. Dan kehilangan banyak darah akibat muntah ke? Kenapa muntah? Pertama, cek dulu doktor. Cek dulu. Takut ada penyakit lain ke apa ke. Waliyazubillah, tapi cek dulu. Okey, kalau tak ada apa-apa, dia ruqyah. Dia ruqyah. Kenapa darah tu keluar? Ini kalau darah, main darah keluar ni, benda duk olek sebenarnya. Keluar darah sakit. Benda sakit. Ni. Okey, kita takut-takut ada kaitan dengan sihir je. Tu je. Okey, seterusnya. Ustaz, adakah perkara biasa baby selalu senyum sendiri dah tengok atas? Itu bukan. Itu bukan perkara biasa dah tu. Kalau tak ada orang main dengan baby tu, macam mana baby tu nak senyum? Melainkan ada orang yang main dengan dia. Dia senyum lah. Tu. Tengok atas pula tu. Bukan perkara biasa. Itu perkara luar biasa. Okey, buat macam ni. Ya ma'syaral jin ukhruji aduwallah biiznillah. Ulang 3 kali. Kemudian sebut. Wahai jin sibyan. Sama ada bayi tu tengok ke atas ataupun ke kiri kanan dinding. Seru. Wahai jin sibyan. Jangan engkau mengganggu anakku lagi. Keluar kalian daripada rumahku ini. Dan jangan mengganggu kami lagi. Sebut 3 kali. Kemudian bacalah 10 ayat pembentengan. InsyaAllah dia keluar. Abdullah Zafran. Saya dah order Ustaz, mungkin Selasa sampai. InsyaAllah. Sampai. Kita dah post tadi. Saya letak dekat lubang aircon kereta. Pening kepala. Letak. Memang kuat lah bau dia. Okey. Okey. Tapi kalau orang ada gangguan jin, jangan pula dia hidu dalam kereta. Bahaya. Dia bawa kereta tu bahaya. Takut ada efek dia, balah dia. Bahaya bawa kereta. Jangan. Dalam kereta jangan buat kat rumah je. Okey, bahaya. Okey. Rawatan perubatan asy-syifa tawakal. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Moga-moga diberkahi ya oleh Allah SWT pusat rawatan perubatan asy-syifa tawakal ini ya. Insya-Allah, moga-moga Allah memudahkan segala urusan di sana. Insya-Allah ya. Kita sama-sama menyokong insya-Allah. Barakallahu fikum. Teruskan perjuangan anda di sana. Saya di sini mendoakan insya-Allah. Baik. Maziana nanya, Ustaz, baca dalam mesej saya tadi gangguan memang dah teruk. Ya. Nanti saya minta admin baca. Admin. Nanti admin tolong tengok page. WhatsApp page. WhatsApp page pula. Mesej page tu. Okey. Jangan bimbang. Kalau dekat kita pergi, kalau jauh kena ambil masa jugalah. Sebab kita ada pesakit menunggu kena dirawat. Cuba tengok sekejap. WhatsApp page, message page tu. Maziana Nanyan. Puan Maziana Nanyan Ustaz, dia tak takut pun. Saya pun tak takut dengan dia. Siapa suruh takut dengan saya? Tapi takutlah kepada Allah. Walam yakhsha illallah disebut dalam surah Taubah. Okey. Ustaz, mailah rumah Kak Baling. Rumah Kak Baling Kedah. Okey, insya-Allah. Nanti kalau PA Ustaz Kazim jemput ke sana, mungkin kita akan singgah jugalah. Dekat itu Perak Kedah, InsyaAllah.
Pernah jumpa tulisan orang putih ancaman ada barang orang tua bagi simpan sebagai penjaga. Itu jin kafir kebiasaannya. Kalau dalam bentuk jawi, seperti juga kalau kita ada anak-anak kita yang ada gangguan saka, tiba-tiba ada terbentuk huruf jawi. Dia naik di daging dia. Kulit dia naik daging dalam bentuk tulisan jawi. Ba ke alif ke jim ke. Berhati-hati. Itu adalah jin Islam. Saka jin Islam tapi fasik. Mengganggu. Mendamping manusia. Okey. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah. Banyaknya soalan. Saya tak sempat nak jawab belaka ni tuan-puan. Dah pukul 11. Saya nak minta diri dululah pada malam ni. Awal sikit sebab esok saya kena bangun awal. Saya ada banyak kerja nak buat sikit ni. Esok saya kena bangun awal sebab bertugas subuh. 4.30 kena bangun dah. Okey, subuh awal sekarang. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah SWT. Yang terakhir, ada berapa kaedah saya ajar? 3 kaedah utama tadi pasal menggunakan kasturi gaharu. Moga-moga bermanfaat. Kalau tuan-puan nak lebih lanjut lagi, nak mendalami ilmu ruqyah, tahu teknik, kaedah dan sebagainya, saya amat syorkan tuan-puan ada buku ni dah. Ada lagi ni, baki sikit lagi ni. Kalau tuan-puan nak, bolehlah PM admin saya. Okey. Buku ni. Okey. 1080 halaman. Buku terlengkap. Buku kupasan. Kupasan yang mendalam gangguan jin hasad sihir dan cara pengobatannya, edisi terlengkap ni. Okey. Ada baki sikit lagi. Kalau nak yang ni, capu sekali dengan yang ni. Okey, lengkap. Yang ni ayat-ayat ruqyah. Yang lengkap. Ada sanad ijazah semua. Lengkap. Lalu nanti PM admin lah. Siapa-siapa yang nak. Dan siapa-siapa yang berkehendak berhajat nak kasturi dan gaharu yang telah diruqyah, InsyaAllah boleh PM admin juga. Agak 15 je satu. Belilah untuk diri sendiri. Biar ada satu rumah, satu kasturi gaharu. Beri kepada anak-anak, cucu-cucu kita. Terutama anak-anak yang masuk asrama tu bagi. Moga-moga lah. Ada. Tu. Ini agak 15 satu. 15 lah. Okay, boleh pilih mana-mana yang nak. InsyaAllah. Kitab ni kita bajet nak habis dalam minggu ni lah. Hari Khamis ni mungkin dah habis dah. Kita ada sedikit lagi. Mungkin InsyaAllah nak berhabis. Okay. Buku ni, buku tadi ke? Harga. Okay, buku ni RM190. Free postage. Postage saya belanja. Mahalnya Ustaz, murah dah sebenarnya. Betul. Sebab kupasan kitab ni dikupas lebih daripada 20 buah kitab rujukan lain. Saya boleh tunjukkan tuan-tuan. Sekejap lagi. Kitab ni 28 buah rujukan kitab lain. Kitab Arab yang lain diterjemahkan. Okey. Ada 7 orang panel yang telah mengesahkan kitab ini amat-amat penting. Dan saya pun dah khatam habis baca semua. Okey. Dan dalam kitab ni 1080 halaman. Memang lengkap, semua tajuk ada. Tu. Kalau tuan-puan, okey, saya tunjukkan kitab-kitab lain yang saya ada lah. Setakat saya ada. Dalam kitab ni ada 28 buah rujukan kitab. Tapi yang saya ada ni mungkin ada tak sampai 28. Tapi saya tunjukkan rujukan yang kitab yang dirujuk dalam kitab ni. Saya tunjukkan sekejap. Okey, kita buka ni. Okey. Boleh dengar ke? Okey, boleh dengar suara saya, tuan-tuan? Boleh dengar? Okey, saya tunjuk. Ini kitab-kitab saya lah yang ada semua. Tapi saya dah letak atas meja ni. Ya. Okey, tuan-tuan. Boleh dengar? Okey. Ini semua kitab-kitab. Okey, ini kitab-kitab hadis, Sunan Sittah, Muwatta' pun ada. Okey. Dan kitab ini, okey. Semua ni dalam satu kitab ini, semua kitab ni ada. Ni semua kitab ni ada dalam ni. Semua ni. Okey, kitab ni, kitab ni, semua ni kitab ni. Ini kitab Arab belakang ni. Okey. Okey. Ni kitab Arab belakang ni. Okey. Semua kitab-kitab ini tuan-puan. Tuan-puan tak perlu baca satu persatu. Baca yang ni je. Ada belakang. Ini pun ada yang saya tak ada. Ni koleksi saya. Ada. Rujukan saya. Ada lagi yang tak ada. Tu. Memang saya nak habiskan. Ni tempat saya lah. Saya nak habiskan minggu ni. Semua kitab ni. Ada sikit lagi ni. Ada sikit lagi yang nak habis dah tu. Sikit lagi nak habis dah tu.
Okey. Ada sikit lagi. Okey, siapa cepat dia dapat lah. Dan ada juga kitab-kitab lain. Ini antara koleksi saya lah. Ada banyak lagi lah kitab ni. Kitab Ruqyah Belaka ni. Kalau puan-puan nampak ni. Kitab Ruqyah Belaka. Ni sebagai contoh. Madakhilus syaitan. Jalan masuk syaitan. Alal insan. Atas manusia. Ada belaka ni. Okey. Pelbagainya ni. Kitab daripada pelbagai negara. Syekh-syekh dan sebagainya. Yang ni ini kitab Arab. Kitab Gangguan Jin. Yang ni kitab Jawi Melayu. Ada belaka. Ustaz Faizah, Ustaz Musda, Bustama Tambusa, Salahuddin Sunnah Sasaki. Banyak lagi lah. Okey. Yang ni hok saya, nota saya ni Ahmad Sani Zamri. Tapi kita belum jual lagi. InsyaAllah akan datang. Okey, ada lagi. Yang ni kitab Adih lah. Okey, ada lagi bawah ni. Ada lagi. Yang ni kitab Arab juga, tapi kitab Arab sekali dengan terjemahan. Dia kitab Arab yang telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu ada. Ni yang ni kita kumpul sini. Ada banyak ni. InsyaAllah lah. Jadi semua ni tuan-tuan yang saya baca belaka dah, saya mengaji semua ni, saya baca semua ni ada belaka dalam kitab ni tuan-tuan. Ada belaka dalam kitab ni. Tu saya memang bersyukur sangatlah ada yang sudi menghimpunkan dalam satu kitab ni. Sehingga 1080 halaman. Jadi rugilah kalau tak dapat. Okey. Siapa-siapa nak boleh PM Admi ya. InsyaAllah. Jadi, itu saja untuk malam ni. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap bicara ya. Minta maaf. Untuk setakat ni adalah beberapa pihak yang tak puas hati. Ada beberapa pihak tak puas hati. Menega kitab ustaz, menega buku. Apa salah saya? Haram ke menega buku? Ada yang takut ke bila kitab-kitab Ruqyah ini disebarkan ke dalam masyarakat? Ada yang takut. Takut apanya kalau kita di jalan benar? Kita nak takut apanya? Takut apa yang kita bawa selama ni takut terbongkar salah. Itu kamu yang bermasalah. Siapa suruh bawa kaedah-kaedah yang diragui, kaedah-kaedah yang syubhah, kaedah-kaedah yang menyalahi syariat. Itu kamu punya pasal lah. Yang kita nak masyarakat faham secara ilmiah, secara ada rujukan berkitab. Manhaj ahli sunnah wal jamaah, rujukan Al-Quran, sunnah hadis, ijma' ulama' qiyah, dan juga tajribah alim ulama', kajian alim ulama' dalam bidang ini secara beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dahulu sampai kepada kita, dihimpunkan dalam kitab lah. Nak himpun mana lagi? Himpun dalam kitab dan diajarkan dari masa ke semasa kepada kita semua. Sebab tu penting rujukan berkitab. Dan kita juga ada guide daripada guru-guru yang pakar dalam bidang ini. InsyaAllah itu saja untuk malam ni. Minta maaf terkasar bahasa. Saya perlu rehat. Saya perlu susun balik buku-buku tu. Okey. Jumpa lagi pada live pagi esok. Saya kena buat live sentiasa ni. Yelah. Tok Bomo sekarang pun buat live. Sehari 2-3 kali. Saya pun kena buat lah. Sehari sekali pun tak apalah. 2-3 kali live sehari tak mampu saya. Sebab ada masa ibadah. Nak ke masjid. Ada masa nak bersama keluarga. Ada masa untuk mencari nafkah keluarga, kerja kan. Tak mampu kita nak buat live 2-3 kali sehari. Tak ada kerjaan. Tak ada masa. Ada masa untuk membaca dan sebagainya. Urusan muamalah dengan manusia lain. Begitulah kita. Jadi insyaAllah saya akan cuba live setiap hari 1 kali pun tak apa. Pagi esok saya akan live untuk Ruqyah. Siapa nak join boleh mendengar ayat-ayat Ruqyah. Okey. Untuk Kasturi Dagaharu. Dan kita tengok macam mana reaksinya. InsyaAllah. Dan kita buka soalan lah untuk esok. Okey, itu saja untuk malam ni. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu Akbar.